Macam aku fikir, oh dia ni macam relax ni orang. Bodek ke? Bodek. Saya agree, saya tiru benda tu. Tapi bila saya fikir balik, Supreme tiru orang lain tak? Saya tu yang $10 kita tebal tak? Supreme tak jual pun tak apa. Tapi tu boleh lah. Boleh terus lah. Hotel tu boleh. Dan estimate gila, 500 lah. Habis. Assalamualaikum, hi, hello, Tajahau, Wanakkam, welcome again to another episode of Overload Podcast Malaysia. So, hari ni kita buat a little bit kelainan sikit sebab tamu saya pada hari ni, guest kita pada hari ni pun orang yang lain daripada yang lain. Senang kita nak kata dia lain daripada yang lain. Jadi tanpa buang masa, pada hari ini guest saya pada hari ini adalah orang-orang hebat daripada Prim KL, iaitu Encik Yusri atau lagi senang dikenali sebagai Abang Mamak, dan Bakhtiar. Dia gelap bila saya tanya nama orang IC dia gelap sebab dia kata tak biasa. Jadi Bakhtiar atau lebih dikenali sebagai Bak daripada Prim KL. So selamat datang, selamat datang. Abang lah yang menyebut selamat datang dari saya kan. Dari KL. So hari ni kita shoot daripada tempat special lain daripada studio. Jadi hari ni kita shoot di Prim KL yang terletak di SS15 Subang Jaya, dan di-join oleh dua orang my esteemed guests. So without further ado, Bang dengan Bab, bolehlah perkenalkan diri sikit and cerita sikit macam mana boleh ada dekat Prim. Contoh macam abang founder ke, bos besar ke, dengan gaji ke, macam mana ke kan. So abang boleh cerita. Okay, nama penuh saya dalam IC Yusri Izwan. Umur saya 33 tahun tahun ni. Dah rumah tangga, 2 orang anak. Kita dengar gadis-gadis yang abang mama kalau tertarik tu apa? Okey, lagi bahasa dia saya. Abang sebagai apa di Prim KL? Saya owner Prim KL. Apa? Okey, tak apa. Okey, jadi Bak. Okey, saya lebih dikenali dengan nama Baksen. Saya asal dari Ipoh dan umur saya 24 tahun. Saya adalah pengurus store Prim KL ni. Okey, alright, baik. Jadi so untuk pengetahuan semua listeners kan, Bak, Abang Mamak dengan Bak ni adalah dah dibantu oleh orang di belakang tabir ni yang tak boleh ditunjuk depan kamera ni, tuan kecil yang menguruskan dan memang banyak terlibatlah dengan Prim KL. Jadi apa? Since day one. Kenyataan daripada Abang Mamak dari since day one. Jadi sebelum datangnya day one tu, Abang Mamak dengan Bak kan, bila masa abang tahu yang streetwear ni kan, yalah kalau tengok apa yang ada di Prim ni adalah basically kedai yang jual streetwear lah. Bila masa abang dan Bak tahu yang streetwear ni adalah satu benda yang memang you guys nak buat? Sebab ada orang macam tak tahu dia nak buat apa kan. So macam bila masa abang tahu okay, aku memang nak buat streetwear ni? Tak pasti lah, sebab jalan cerita kita orang lain sikit. Sebab saya start daripada skate. Saya skate, saya pakai barang-barang Supreme semua. Sebab Supreme one of brand of skateboarding, brand kan. So satu masa tu macam saya nak beli lagi collection baru. Wife saya cakap, barang dah banyak sangat, tolong jual apa yang ada kat rumah. Start tu saya buka IG untuk jual barang tu, asalnya nak untuk clear barang kan, untuk beli barang baru. So bila saya jual barang tu, saya tak tahu ada collector Supreme kat Malaysia ni. Ramai tegur saya, wah barang baik lah. Saya macam, saya skateboarder, saya tahu sangat pasal streetwear kan. Start tu saya tahu, Supreme ni orang gila punya. Start tu baru saya jual and
start lah jadi Prim KL. Okay. Dia jual collection tu bertambah balik ke tak? Bertambah balik. So apa yang bini Abang cakap tu dia macam dia tak ada apa apa lah kan. Okay, just cover lain je. Cover lain lah. Okay Kak, minta maaf kan. Okay Bak, boleh cerita macam mana boleh terlibat dengan streetwear? Pada mulanya saya kumpul Macbeth Footwear. Macbeth, okay. A brand yang from Tom DeLonge kan. Dan dari situ zaman sekolah lagi memang hari-hari kumpul duit belanja kan. Dan ramai kenalan daripada KL yang Macbeth semua ni. Dan tak lama kemudian Macbeth dah jual company dan saya pun bermain dengan brand-brand lain seperti Supreme dan mula situ saya mula berkawan keliling KL ni dan berkenalan dengan semua dengan minat yang sama. So basically cerita dia abang jalan skateboard, Bak memang jalan memang minat streetwear lah. Jadi Macbeth ni it's a brand yang nak kata if you know tak, sebab Macbeth ni satu brand yang sangat besar sebenarnya, and especially Macbeth is very famous among musicians, especially drummers. Sebab tengok drummer ni dia bila dia tekan pedal tu, kalau tengok dia zoom kasut tu memang Macbeth lah selalunya. So okay, Macbeth, that's interesting jugalah. I mean tak ramai, especially yalah dia muda, dia 24, kita adalah tua sikit kan. So bila kita yang tua sikit ni kita tahu lah Macbeth, yang muda-muda ni jarang lah minat Macbeth kan. Okay, so memang bila ni sebabkan dua orang kan. So macam mana abang yang start Prim KL, abang adalah manager, macam mana dipertemukan tu? Bukanlah nak kata kahwin, tapi macam how does your path coincide? Sebab pada apa yang saya tahu lah, Bak dia tak sikit sangat, setahu saya lah. So kebarangkalian untuk abang berjumpa dia dekat skateboarding world tu macam lah kan. So apa cerita tu sebenarnya? Cerita dia macam tu, macam saya cakap, saya start jual barang saya. Dari situ saya kenal ramai kolektor kat sini. Macam skate, saya pakai skate Supreme, budak-budak skate Thailand, apa brand kau pakai ni? Zaman tu dia orang tak gila lagi. So bila? 2015 Lepas itu, so dari situ lah kena bak tegur-tegur macam tu lah, barang baik. Dari situ start kenal, kita orang jumpa ramai lah, jumpa streetwear kolektor kat sini kan. Dari situ ada start saya jual barang dari IG. Hobi dan link up first lah. Okay, so basically you guys meet through hobbies lah, ataupun the minat for that one brand lah. Basically the common denominator dia adalah Supreme lah kan, sebab bercakap bahasa Supreme lah kan. So okay Bak, disebabkan Bak ni most probably mesti Bak pernah beli lah daripada Bak. Steam lah dia, kalau tak beli dia tipu lah, kalau tak beli sih tak kenal, betul tak? Betul tak? Jadi kan pernah rasa macam mamak ni, berada di teka harga lah bro. Berada ni macam lah, benda ni macam boleh murah sikit kot kan. Ataupun macam rasa macam this is someone yang, sebab ada relationship antara buyer dengan seller, dia terhenti kat buyer dengan seller saja kan. Itu betul. Ada certain customer ni you ada follow up dia. Jadi untuk Bak cerita dia macam mana boleh follow up. Memanglah barang baik, tapi kalau dia setakat cakap barang baik 10 kali tapi tak beli, abang goyak juga. Cerita dia betul lah. Jadi Bak punya cerita, apa yang Bak beli tu sampai kan abang mamak boleh for me, I think first stuff yang aku beli daripada mamak ni CDG wallet. Before that macam ada je berkawan, dan mamak ni memang jenis macam dia tak heran pasal kau ambil lah barang tu dulu. Dia jenis macam tu, relax. Memang dia macam, dia tak push pun, kau nak macam tu kan. Memang macam aku fikir, dia ni macam relax ni orang. Bodek. Okay, lepas ni esok kalau Bak naik gaji kita tahu lah. Alright, so okay, bercakap mengenai skate and streetwear. Sebenarnya orang banyak attribute sekarang ni streetwear ni, orang attribute to people like Virgil. Orang macam Virgil, macam Kanye, macam Donsi. Dia tahu ada Chicago Boys yang dub as the Chicago sebab dia orang memang budak-budak di Chicago kan. Dan orang-orang macam
Hiroshi Fujiwara kan, yang Fragment and those kind of people. So abang setuju tak kalau saya cakap sebenarnya kan diorang lagi influential dalam shaping the streetwear design ni, comparing it to brand-brand skate yang waktu abang start skating kan. So setuju tak ke abang rasa macam whack geng-geng Virgil ni macam dia ni sebenarnya orang fashion yang high end fashion tapi sibuk nak main streetwear? Bagi saya ada good dengan tak good dia. Okay, apa good dia? Apa tak good dia? Good dia improvise lah. Daripada banyak dia ambil daripada streetwear ni, tapi dia upgrade benda tu jadi dia nampak benda tu lagi berharga, lagi eksklusif lah. Yang tak good dia? Tak good dia mahal lah. Kadang overrated sangat. Overrated lah. So okay, ni saya jarang tanya awal-awal tapi saya tanya lah, Off-White abang rasa overrated ke tak overrated? Off-White overrated lah. Overrated lah. Okay, tak apa. So untuk Buck pula kan, bila masa Buck start rasa macam streetwear ni kan, kau rasa macam streetwear ni is something yang akan like literally tear the world apart lah. Sebab like people grow, dulu tak ada orang berebut-rebut beratur kasut nak runtuh pavilion tu, tak ada. Sekarang ni dia punya ni lain macam lah. Bila masa kau sedar yang sebenarnya streetwear ni dia akan go to that level of I think around 3 years ago, macam untuk aku nampak dulu macam golongan dia macam minority je. Then when it come to brand-brand besar want to collaborate dengan brand-brand skate kan, kita tahu kan. Dan I pun tak perlu sebut lah, you guys pun tahu. Dan general people pun akan nampak benda tu, dan benda tu akan tiba-tiba dari minority jadi majority, I think. So dia tarik macam tu kan. Okay, so bang, talking about skate, memang saya nak cakap skate sebab Prim is known for that. Dia memang dia ada brand dia sendiri, branding dia semua, tapi it is one of the major brand yang sponsor skaters, especially Malaysian skaters, local skaters. So apa pendapat abang pasal scene skate sekarang? Sebab tadi sebelum start kita sembang kan bang, apa cerita sekarang ni? Sebab dulu every year salah satu event yang kita tunggu adalah Asian X Games. Tapi sekarang dah tak ada. Bukan dah tak ada, saya tak tahu ada ke tak. So as someone yang dah lama dalam scene ni bang where do you see scene skateboarding kat Malaysia ni sekarang? Scene skateboarding kat Malaysia ni, dari peringkat akar umbi dia, memang benda ni tengah membiak. Terlampau ramai sekarang skater. Generasi baru tambah. Tapi dia stuck dekat atas. Tak boleh nak cakap skate je, semua benda ada politik dia. Betul. Dia sangkut kat situ lah. Kita boleh patut go lagi jauh, tapi kita stuck dekat bila kita nak keluar, bila kita untuk highlight, expose rider kita untuk keluar, semua start tu bila government lah. Sport yang tak mendatangkan hasil untuk diorang takkan punya. So bila abang cakap macam tu kan, I mean the exposure from the government push orang riders ni untuk succeed macam, especially contoh macam Padin, Joe apa semua kan. Apa yang scene sekarang tengah buat untuk cover benda tu? So saya tahu baru ni abang buat event kat Penang kan, jadi dengan collaboration with Nizar, one of nation skaters yang padu juga kan. Jadi selain daripada event macam tu, what do you guys do? Sebab saya tahu abang mesti melibat diri yang padunya untuk buat naikkan scene skate kan. So apa yang sekarang ni scene skate, orang-orang scene skate ni tengah buat?
scene sekarang buat. Tak ada banyak benda boleh buat. Tapi macam Prim sendiri lah, Prim sendiri kita dah tahu kita tak boleh mengharap daripada pihak atasan apa. So kita try guna luar punya style, branding yang akan naikkan rider-rider. So bila Prim macam buat money, jual branding semua, so ada income kita akan push pada rider untuk go lagi jauh. So itu yang buat masa ni boleh lah. So safe to say bukan bonding lah. I mean the strength of the community ni memang cun lah. Maksudnya diorang memang kau kenal sama sendiri, kau support sama sendiri lah untuk scene skate ni. Macam tu lah sekarang ni. So far macam tu lah. Okay, bagus. Okay, so still dalam dunia skate ni, untuk social influencer yang main streetwear tapi dia main skate juga, and diorang ni memang social influencer yang padu. Contoh, dua orang lah macam saya sebut tadi, Padin Musa dengan Niza Hashim. Okay, so dua orang dia tak ada lah pakai, contoh macam Eric Coston dia skate, dia pakai SB Dunks yang memang tak release lagi, dia dah ada kan. So as someone yang memang asal daripada streetwear world apa buat tengok daripada skateboarding punya side dan gunakan skateboarders ni as social influencer ataupun brand influencer? For me I think tak boleh cakap juga, because streetwear ni pun asalnya adalah daripada surfing, daripada skateboarding juga pada asalnya. So back to the root lah. So I think untuk influencer, apa soalan ni? Dia macam mana, apa efek influencer macam Padin, macam Niza ni pada skateboarding world and streetwear world? Macam mana dia kaitkan benda tu? Sebab ada orang rasa kau skate lah, tak payah kau sibuk-sibuk nak main fashion, sebab kau jatuh koyak kat seluar kau. Betul tak? So how do you see that effect yang diorang bawa? Impact yang I think brand streetwear can brand streetwear boleh benefit lah. Boleh benefit lah daripada using orang macam Padin, macam Niza. I think win-win situation. Dari segi aku tak tahu cakap apa je. Okay, win-win situation. Faham win-win situation dari segi contoh macam okay, Padin dapat international recognition sebab kasut Vans dia tu, the first one, dia kan dah 2-3 pasal, the first one tu yang hitam kuning kan, eBay selling for 4,000, like literally memang dia selling for 4,000, size 8.5 kot, 8.5 ke 7.5, tak sure, tapi US lah, US 8, saya rasa US 8.5, so UK 7.5 lah. So selling for 4K, dan orang tak tahu sebenarnya benda tu. And orang kata macam mana Vans boleh jual 4,000 unless kau Jerry Lorenzo boleh lah kan, sebab kau fear of God. Tapi macam mana abang lebak lah, macam mana rasa yang branding oleh skateboarders ni, Vans, contoh lah kalau Vans datang balik ke apa kan, dia orang boleh benefit daripada usage of this companies yang bukannya terlalu besar macam Nike. Macam Eric Coston tu, dia orang di abuse oleh Nike kan, dia bawa Nike SB, kita bagi Eric Coston, confirm orang beli sebab kita tengok dia power. So untuk dekat Malaysia ni dan untuk brand-brand yang lagi kecil, abang rasa macam mana dia boleh benefit daripada usage of macam Padin, macam Niza ni? Kalau dari pandangan saya, every rider kat Malaysia ni sebenarnya, walaupun kita tak sebesar macam kat US, diorang ada fans diorang sendiri. So apa yang diorang pakai, yang tu akan menarik minat diorang untuk pakai juga. Okay, so maksudnya the smaller market dia lagi congested lah. Maksudnya lagi sebab orang lagi tengok diorang ni macam Padin pakai, aku nak pakai lah, Niza pakai, aku nak pakai. Malaysia pun so far tak terlampau ramai
pioneer skater untuk jadi influencer. Faham. So mungkin guideline orang cuma diorang ni. Apa Liza pakai, aku nak pakai. Apa Pak Dia pakai, aku nak pakai. Okay, faham cerita di sebalik benda tu. Okay, so soalan sebelum kita take a break 5 minit kan. Sekarang ni trend SB Dunk memang tengah TikTok. Saya tak nak kita kena cakap abang. Saya tahu tak tahu lah. Saya tak tahu abang minat ke tak SB Dunk, tapi sebab kat kaki ada SB Dunk satu lah kan. Jadi apa pendapat abang pasal benda ni? Sebab tak logik akal tu. Especially bila lepas Kylie Jenner pakai tu, brand-brand color-color macam MF Doom, macam Tiffany Dunk, all bukan pakai skate pun. Kau tak nak pakainya kan satu skate. Tak logik kau nak pakai. So apa pendapat abang? Abang dengan Bak lah, dua-dua. Abang as a skater, Bak as a streetwear. Okay, saya memang lah. So sekarang pun ni as a skater lah, abang rasa SB Dunk punya kenaikan ni bagus ke tak bagus? Ke SB Dunk punya lousy shoe sebenarnya? Hype dia lebih. Macam biasa bagi saya ada bagus dengan tak bagus. Bagus dia SB Dunk is back lah. Saya seronok lah sebab saya kolektor SB Dunk. Tak best dia, dah ramai orang tahu. Saya pun susah nak nampak. Itu yang boring dia. Okay. As a collector tak seronok dekat situ kan. Okay, betul Bak? Untuk dia macam dalam streetwear ni, dia akan ada recycle dia. So saya nampak macam maybe kita pun tak tahu lepas ni Adidas naik balik ke ni brand. For me, aku rasa cun je. Sebab biar banyak collaboration atas kasut tu, and then lagi 10 tahun mungkin dia jatuh balik jap, that time kita akan collect balik. Itu game collector. So kau collect? Sebab abang tadi mengaku dia collector SB Dunk. So kau collect SB Dunk? Macam aku tak. Aku certain lah macam aku yang aku pakai ni dengan sabotage because aku suka work dia je tu je. Okay. Alright. So itulah cerita dari sebalik SB Dunk skate dan pengenalan pasal skate world, pasal streetwear world, and macam mana dia orang ni interconnected lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang sakit hati ke? Bukan sakit hati lah, dia macam a bit disappointed lah kan. Saya dengan aku jujur, saya a bit disappointed. Ada certain orang kata macam, all the streetwear ni asal daripada all this high-end fashion ataupun hip-hop artis sahaja. Sedangkan jujur cakap, skateboarders pun main peranan yang sangat penting. Tony Hawk dulu memang TikTok lah. Memang TikTok. Dia pakai kadang seluar pendek bodoh je, tapi orang tahu, tu half. Tak murah tu. So to half. Dia pakai top, dia pakai topi, Supreme. So that is where the influence is started lah kan. Was started. So sebelum lepas ni kita akan take 5 minute breaks and kita sambung nak cerita pasal the brand Prim KL ni. So stay tune guys. Kita jumpa sekejap lagi. Alright. Okay, welcome back. Today kita shoot daripada Prim KL Subang Jaya dan bersama saya orang-orang kuat Prim KL. Seperti kita tahu, Abang Mamak dengan Bak. Tadi kita dah sembang sikit Abang Bak, kita sembang pasal diri masing-masing, and then pasal dunia skate dan streetwear yang ada dekat Malaysia sekarang ya. So, now moving forward. Okay, itu main topik kita hari ni. Kedai ni sendiri, brand ni sendiri kan. Satu brand yang abang bina, abang Ngembak bina, abang dengan Tuan Kecil bina brand Prim KL. So, as the founder, as the owner of Prim KL kan, abang tadi cakap abang start as nak clearkan stok sebab bini dah marah. How did abang betul-betul nampak yang buka kedai ni, having a physical store adalah satu benda yang abang kena buat, dan
time abang buka tu apa objektif abang? Adakah macam aku just nak jual barang ataupun aku betul-betul nak go lebih daripada setakat jual barang? First, macam jalan cerita dia, saya nak clear barang. Dari situ saya nampak benda ni sebenarnya boleh buat profit pun. So dia macam cerita nak clear barang tu tak jadi. Stok dia bagi bertambah sebab apa yang kita jual barang. Sebab apa jual pun jalan kan. Dari situ saya nampak benda ni boleh buat duit. So keep going online. Stok dah makin banyak. So lepas tu saya buka satu store tu first kedai Prima dekat Kelang. Sebenarnya untuk simpan stok kan. So masih macam tu, bisnes bagus, barang makin banyak. So saya buka lagi satu kedai, tutup yang Stellam tu, saya buka Kelang tu, saya buka Stellam. So bisnes pun makin bagus. So kita pergi kat sini untuk penuh satu kedai. And dari situ sebenarnya bukan saya nampak duit je. Bila saya dah start dengan Seatwear ni, saya rasa community ni best. Saya bukan cerita pasal duit je. Saya buat print ni, kita buat je satu family tu. Kenal dengan dia, kenal kecil. So buat satu hub untuk orang lepak, bercerita pasal streetwear. Dari situ print saya rasa strong dia sebab saya buat benda ni macam family. Saya treat dia macam family. So dari situ ramai orang lepak sini. Dan bila macam tu kan, macam nak abang develop dia jadi tempat lepak, jadi satu hub lah in which all people yang minat, orang-orang yang minat streetwear, minat skate boleh datang sembang. And macam mana abang betul-betul nampak yang print daripada setakat clearkan barang boleh jadi benda macam ni. Example, saya ambil example benda macam ni. This is your own product. It's different. Dia lain daripada you ambil stok Supreme. Lain. Orang ramai seller sekarang dia ambil stok Supreme. Macam mana abang boleh petik? Aku tak kira aku nak ada kat brand Print KL and you ada identity. Walaupun orang kata ada, saya dengar orang kata macam alah dia orang ambil rip off Supreme punya box logo. Tapi and then you guys came off with another design, Saga design for example lah. Nanti kita go in depth lah tu kan. Tapi macam kat mana abang tahu yang aku nak brand ni sendiri, aku ada produk sendiri? Kat mana, macam mana abang tahu yang itu jalan yang abang nak guna? Mula-mula baju kita orang bagi dekat macam saya cakap, bagi FNF. Okay. So daripada FNF, ramai orang tanya, mana dapat baju tu kan? Mana dapat baju tu? So macam kecil cakap, apa kata kau print sikit, kau jual lah. Aku malas nak jawab dengan orang-orang yang tanya ni semua. So first try dekat Kelang lah, opening. Kita orang time tu cuma print dalam 50 slide. Dalam satu hari habis. So dari situ saya nampak benda ni ada demand. So nak kena work dengan benda ni, nak kena improvise lagi benda-benda macam ni. So next kita try lagi, kita orang upgrade 100 pieces. Second box logo, time tu kat Stellam jual. Nak raya pun habis juga dalam masa satu hari. So kita orang terfikir benda ni asalnya memang orang akan nampak benda ni kau tiru Supreme box logo kan. Saya agree, saya tiru benda tu. Tapi bila saya fikir balik, Supreme tiru orang lain tak? So apa kata kita buat benda ni, Print KL ni, kita buat dia standing dengan Supreme, tapi dalam version Malaysia punya, yang orang Malaysia pun mampu untuk beli, budak-budak pun mampu nak beli. Mungkin dia tak mampu beli Supreme, tapi kat Malaysia dia ada brand yang macam tu yang diorang mampu beli juga. Dari situ kita orang start keluarkan produk sendiri. Okay, I mean dia ada bukannya setakat nak ambil untung lah. I mean you memang buat untuk the benefit. Sebab yalah, bila you start skate kan, especially skate lah, abang daripada dunia skate kan, you skate at 15, 16, tak ada duit. You nak kena let's lah, macam nak kumpul duit nak beli Supreme tu 2 bulan punya duit belanja kan. Sebab bukan murah kan, especially sekarang dengan demand
petik jadi hilang, petik jadi hilang. 2 saat habis lah semua stok yang ada untuk release satu-satu release kan. So it's a good thing lah when you release your own product kan. Okay, untuk Bak pula, you kerja sebagai manager dekat sini sekali dengan abang dan cik kan, dengan tuan cik. Apa reaction orang bila first buka Prim KL dekat sini, dekat SSVT lah, sebab sekarang store dekat sini kan. Saya tak nak sembah yang dulu, tapi sekarang dekat sini sebab last year kita dah kena gegar cerita ada satu kedai dia buka, lepas tu orang datang, dia jual beli, kata mahal lah, fake lah, apa semua benda kan. Did Prim went through the same process ataupun Prim diterima dengan, bukan nak kata diterima dengan lagi baik, tapi tak melalui fasa tu? Pada mulanya macam ada negatif dengan positif komen macam kau boleh ke buka kat Subang? Boleh ke? Dan ada positif komen yang buat kita orang naik dan menyebabkan macam kita orang pilih Subang ni pun dengan traffic, dengan kawan-kawan yang daripada KL lagi senang datang. Dan because of kita orang dulu asal daripada Kelang tu susah, memang macam mungkin sebulan sekali dapat jumpa kawan kan. Kita orang kadang datang KL. For me, untuk negative talk tu kita macam dari lantak kau lah. Okay, so any interesting stories lah? You guys, Prim ni dah ada dekat Subang ni since 17. So plus minus 3 years already. Pernah ada customer ke ataupun artis ke yang datang, yang sampai bila-bila korang akan ingat, yang dia datang macam aku dengar lah brand korang ni, baju korang lawa, boleh tak aku nak? Satu cerita dari abang, satu cerita daripada Bak. Mesti ada je, takkan tak ada. Sebab brand dah naik, brand dah ada nama. When you guys are here, this is like literally, if orang cakap pavilion tu adalah you nak shopping heaven, SS50 ni adalah streetwear hub. Dan literally banyak sangat kedai kat sini. Ada White Store, kita ada Put On S, kita ada Prim sendiri, kita ada 17G. Banyak, memang sepanjang jalan ni you akan jumpa banyak sangat. Itu tak termasuk orang yang reseller tak ada kedai kan? Dan pernah tak artis-artis ke ataupun orang-orang yang bila korang jumpa you are in awe, macam this is it. So satu daripada abang, kalau abang ada ingat siapa-siapa, Bak pun kalau ada cerita siapa-siapa, fikir dulu. Banyak sangat customer ni sebab tu ni. Pada rasanya first box logo I think, yang the one that blue colour kan. Lepas tu suddenly ada orang cakap dekat Danau Kota ada, right? Betul tak? Dekat apa? Danau Kota. Danau Kota ada? Ada orang, baju kita orang ada jual dekat Uptown. Dia orang buat baju Prim KL lah. Last 2 years I think. Itu macam mengejutkan. Baju local brand yang kita orang buat untuk family pun boleh effect sampai orang luar boleh nampak benda tu make a profit ke apa. So title lah ni jujur lah ini cerita kita dengan YouTube je lah kan. Orang tengok orang tak tengok. Title ada rasa macam gila lah barang aku orang buat fake tu. Ada rasa macam tu, macam aku dah sama lah ni, maksudnya orang fake kan barang aku ni, maksudnya aku padu lah ni. Ada rasa macam tu lah. Tak pernah sampai tahap rasa macam tu lah. Cuma rasa bengang tak ada lah. Bengang tak ada, cuma okey lah, tak apa lah, free marketing. Kau fikir free marketing lah. Take a good side of it lah. Okay, so cerita pasal Prim ni, bila you meningkat naik kan, what is amongst the benda yang paling tak boleh dilupakan lah, susah yang tak boleh dilupakan? Sebab untuk build a brand, it's gonna take years. Dia makan bertahun, dia tak makan sehari, dia tak makan 2 hari. Dan orang even Virgil pun fail banyak kali. Dia fail 2 company baru dia dapat off-white kan. Jadi untuk Prim sendiri, what is the adversities yang korang lalu untuk sampai ke tahap ni yang tak boleh lupa lah sampai sekarang? Ada tak? Ke semua? tak adalah semua kan. Adalah macam apa benda pun kalau kita tengah growing up
mesti ada haters kan. So haters tu kita orang cuma masuk kanan keluar kiri. And saya pesan kat macam bar kecil, kita kena still keep low, jangan belagak, jangan apa. Tak boleh, kalau customer bantai kita ni pun layan dia macam elok kak. So kita orang tak ada banyak kontroversi sangat so far, itu yang saya nampak lah. So kira bak lah, especially sebab bak yang manage kedai ni, seorang datang bos sebelum ni memang bak akan layan kan. Apa benda yang paling kau tak boleh terima lah bak? Kalau contoh ada if the customer know what he said, they know. If dia tak tahu lah tak dia kan. Kalau dia sedar kan. So untuk sebagai manager kedai ni, orang keluar masuk kan, apa benda yang paling teruk apa pernah kena? Dia cakap kau ni tak boleh pakai ke apa kan, apa benda yang that pengalaman yang kau rasa macam cerita saja tak apa. Cerita kalau ikut aku kan benda ni kau nak menyumpah pun kau menyumpah, tak apa lah, ini cerita kita je kan. Boleh berjerut je weh. Yang mana kau selesa? Aku rasa ni lah, sorry kepada abang yang silap ni cerita pasal boleh-boleh minta maaf kat abang tu ya. Sebab pada dulu rasa few months ago lah, ada kawan tinggal satu kasut Nike lah, tak nak sebut Nike apa. Dan customer tu saya rasa setting positif dia memang datang nak beli shopping kasut. Dan masa dia keluar saya pun tak lepas pandang, saya lepas pandang dia terambil satu lagi plastik kasut. So macam dari tu macam itu bukan kasut kedai, kasut consignor. So kat situ mengakibatkan saya kerugian kan. Dan saya rasa memang time tu memang down gila. Nasib baik ada family semua. Dan dia cakap kita try push dengan social media. Dan kita orang pun tak ada expose muka dia. Dan benda tu solution pun budak tu datang minta maaf dia sebab dia pun datang dengan cara baik semua. Kita settle kira dia terambil lah, kira macam dia terambil lah. Jadi lepas tu dia pulangkan lah. Ya, dia pulangkan lah with the perfect condition lagi, memang brand new lagi. Okay, so consignor tu mengamuk lah. Consignor tu pun just macam redor lagi macam dia macam. Tapi I mean it's good lah sebab saya kenal a few other resellers ke apa, consignors, resellers, orang yang buat bisnes basuh kasut macam Brian yang episod saya yang before ni, dia sendiri cakap saya dihentam, aku kena bila basuh tak bersih ke apa, aku kena kita teruk gila. Dan jadi macam, tapi ya semua satu benda cerita yang sama, semua take positif macam itu memang silap aku, tak apa. So dalam situation bug sekarang pun sama, be professional je. Be professional, humble je. So at the time teruk ke Prim kena? I mean as a brand lah, bukan cerita bug, tapi as a brand waktu tu orang tahu yang Prim kind of messed up, especially bila barang-barang macam tu kan. Dan bukan kontroversi lah, cerita-cerita yang tak berapa manis lah. Did it affect Prim as a brand? So far tak ada, sebab cara kita orang kita orang minta dia orang pulang pun kita gunakan nice word untuk dia pulang balik. Kita orang cakap mungkin dia terambil, tapi kita orang ada gambar kau. Kalau boleh kau pulangkan secara elok, kita akan tutup kes. Dan kami pun terkejut dengan efek kita orang community puji dengan kita orang. Terima kasih kepada community kita orang yang okay, that's good. Maksudnya cara yalah orang kata buat baik, orang balas baik. Kan. So what's good in come out good soalan kan. Okay, that's good. Okay, so sekarang ni kita bersembang pasal brand dan produk-produk Prim. So kita dapat tengok sendiri lah kan, produk Prim KL ni, apa skateboard ni, baju yang buat pakai tu, kan, baju yang buat pakai and the Prim box logo and Prim tu logo Saga. Jadi the dua main lah, yang dua main adalah box logo dengan Saga kan. Kemudian ada pula kita Prim collab dengan
artis-artis lah macam Noh, macam Ultimate dan Padin. So kita start dengan dua yang utama tu dulu. Box logo dengan Saga. Box logo, abang sendiri mengaku tadi it's a rip-off ataupun mentiru Supreme. What makes you apa yang buat abang rasa aku nak box logo tu? Sebab boleh je banyak je lagi brand-brand, bukan brand-brand lain, design-design daripada brand-brand lain yang abang boleh tiru. Tapi kenapa Supreme? Kenapa box logo Supreme to be exact? So abang hanya tiru box logo je, bukannya abang tiru semua benda Supreme pun kan. So kenapa box logo? Dia benda ni banyak kebetulan sebab kita orang dah buat logo kat IG nya tu kan. So itu adalah OG logo Prim KL. And kita orang buat first logo, tak jual pun untuk FNF lah. So itulah start box logo. Kita orang fikir kalau buat ni memang orang cakap kau tiru Supreme, memang tak boleh jual lah. Tapi memang orang lagi gila benda tu ada. Apa yang kita buat lagi orang gila kan. Tapi kita orang improvise lah benda tu. Macam box logo, macam saya cakap, saya akan buat brand ni mungkin nak setaraf dengan orang jauh sekali lah. Tapi at least kat Malaysia ada satu brand yang gila ni macam Supreme tapi dalam version Malaysia. Semua kita orang olah macam depan box logo, belakang kita macam local punya cerita lah. Macam yang latest ni saya buat Where is my flying car 2020. Itu ada isu semasa kat sini. Bukan politik, tengok tengok. Okay, faham. So daripada it just start as a fun project lah. Kira fun project untuk friends and family lah. Dia just take a sudden turn yang menyebabkan abang in the end Prim KL ni punya produk utama dia adalah box logo kan. So untuk Saga pula, apa cerita di sebalik tu? Sebab saya benda ni saya kena tanya lah, adakah pemilihan design ni abang dengan cik je ke ataupun melibatkan ramai lagi orang? Sebab setahu saya lagi ramai orang lagi masalah. Kalau ikut Saga mula-mula dia idea tu datang saya tiba. Kita orang banyak dapat idea baju-baju ni pun lepak dengan mak. Pukul 2-3 pagi. So cerita cerita Saga ni, kenapa Saga? Tahu kereta pertama. Tapi macam keluar untuk kalau Azia ke Myvi lagi cun semua pakai Myvi kan. Tapi kenapa Saga? Identiti, apa erti di sebalik Saga tu sendiri? Sebab apa yang saya faham daripada design ni, setiap design ada cerita. Jadi apa cerita di sebalik Saga? Saga baju yang first after box logo kan. Yes. Memang sebenarnya. So kita orang ambil benda tu first kereta kat Malaysia, tapi kita orang olah ke first baju untuk Prim KL. So baju tu pada cerita sebenarnya kita orang print, kita nak jual dekat Sneakerlah. Singapore. Kita print untuk Sneakerlah. Tapi print tak sempat siap. Yang first Saga. Ni Sneakerlah bila ni? KLCC 2000. It was like 2016, 17. Yeah, 17. Kita nak jual untuk Sneakerlah. So baju tak sempat siap lah. And baju tu first Saga tu, sebab tu ramai orang tak dapat sini. Kita orang jual kat Singapore sebab kita masuk So Superior. Baju tu release kat So Superior. So waktu tu crowd Singapore macam mana? Itu kita orang macam buat macam terkejut sebab dah kita orang local brand jual baju tu pula. Saya pun time tu salah sebut harga. Orang tanya berapa? 70. Orang ingat 70 $. Wah, memang duit gila lah. Aduh. Lupa sebab dekat sangat sebelah. Time tu tak sangka orang Singapore boleh gila dengan baju tu. Kita sold out juga. Sold out? $200 live. So $200 live for RM210 per piece. Oh my god, that's 40,000 lah. Itu yang $10 kita tebal lah. Supreme tak jual pun tak apa. Itu boleh lah. Boleh terus.
Okay, so Saga dia start dekat Superior, Superior basically So Superior. Did you have any other plan untuk retro dua-dua design ni? Dua-dua box logo dan Saga tu sendiri. Box logo nak ikut tahun ni, baru tahun ni. Last year kita tak keluar langsung. Memang kita nak tengok crowd macam mana. Benda ni ada demand lagi tak. So kita try untuk tahun ni kita keluar balik. Memang gila. Tak boleh cakap. Sampai website crash. Orang call mata, call pagi-pagi maki saya. Dia cakap website saya sak. Close your shop. Literally. Semua mata dia nak cakap tu Oh my god. At the same time saya tengah jaga store untuk orang queue, yang orang start queue around 9 AM lah. This is a local brand. People queue up for a local brand. Ada same video. Antara ada same video. Oh my god, this is something else. Maksudnya memang orang nak lah baju ni. Dan saya tak tengok, saya tak tahu design DC apa. Jujur saya cakap lah, walaupun saya buat design tapi tak pasti yang mana kan. So yang ni adalah yang reflektif tu ke? Ataupun yang mana? Hologram. Dia hologram tu lah kan? Okay. So yang tu orang ni, that one is the box logo je lah. Untuk Saga, do you have any plan of retroing it? Kalau ada, saya nak beratur dulu lah. Saya cakap saya duduk sini lah, 7 pagi saya dekat dalam. Itu kita kena study lagi pasal Saga. Sebab second edition kita dah buat rally. Oh, rally. Itu. So another project yang saya rasa sangat menarik, is very interesting that you guys did was the jersey. Box logo tapi jersey. Dia macam dia bagi vibe retro baju bola tahun 1990 Dunhill kata tengah. Abang tahu kan yang Malaysia tengah Dunhill ataupun Selangor ke apa kan. Baju Selangor baru ni dikeluarkan yang Joma ke apa kat tengah ni sekarang ni kan. So untuk yang tu abang ataupun Prim KL sendiri as a brand, do you feel like that's a good way to go ataupun itu just a special project, one off project yang paling takkan tengok dah? So far apa yang kita buat dalam 1-2 years ni, kita orang semua R&D. Kita orang buat, kita orang tengok feedback daripada customer. So far JC tu pun gila kak. Tak sampai sejam kan. Soal kak kedai. Dan cerita menarik, owner dia sendiri pun beli resell kat Serius tak? Bang? Betul. Orang tu tahu tak abang owner? Tak tahu. Saya nak beli. Saya cakap dia mula buka 300 saya cakap nego sikit boleh tak? Dia cakap apa macam langsia je tak boleh. Kalau nak pergi beratur sendiri lah. Saya kena okay, tak apa lah. Saya ambil je kan. So okay lah, even okay lah, boleh lah abang boleh jadi star Jordan lah. Sebab Jordan dan PJ Tucker dia pernah pakai satu kasut. Dia main pakai kasut tu, Jordan panggil dia, "Hoi, mana kau dapat kasut tu?" Dia literally tanya, "Mana kau dapat kasut tu?" Aku pun tak ada kasut tu. Dia owner Jordan, dia tak ada kasut tu. So abang pun dah ada jadi tergolong dalam golongan yang sama kan tu bang. Abang owner Prim tapi tak ada baju Prim. Tak ada. Sebab tadi dulu saya tak ada kat kedai. Okay, so moving on, right? Identity Prim KL adalah the logo itself and then the two products. So, tapi abang and the team, abang, Cik dan orang yang lain-lain, you guys tak stop kat situ. You guys collab dengan local artist and the setakat ni project Prim melibatkan orang macam Noh Hujan, Ultimate dan Padin. Tak payah cerita. Sebab connection tu memang nampak. You are skater, of course the first person you akan kejar adalah Padin. Dia punya bar yang dia set tu is that high. Sampaikan, okay, aku nak Padin macam mana pun. Tapi untuk Noh dan Ultimate, macam mana boleh terdetik aku nak Noh, aku nak Ultimate? Dan design dia terpampang di Prim KL ni. So macam mana boleh startnya idea untuk collab dengan Noh and Ultimate? Untuk foto T ni pun
macam mana inspired daripada brand-brand luar. Aku nak benda tu absorb dalam Malaysia punya culture pula. Tapi brand luar dah buat, tapi kita buat Malaysia edition ni. Benda tu try ada, tak pernah orang buat. Mungkin jadi tak jadi so far, tapi alhamdulillah jadi. First no tu kita orang first try lah. Kita orang tak ada duit sangat pun, tapi kita orang meyakinkan dia. Kita cakap mungkin kau famous, tapi kita orang boleh bagi kau lagi famous dalam streetwear punya sebab kita orang terpaksa cakap ni, kita tak ada duit pun. Kita orang cuma mula meyakinkan dia yang dia akan dapat follower baru. Kita orang ada follower generasi baru yang akan kenal kau, yang tak pernah kenal kau akan kenal kau. So dia pun setuju, kita orang try. So kita try first show, gamble lah 350 live je. 350 live, kita orang try print, sold out. Within? Tapi sold out habis lah? Bulan puasa dalam 3 jam. Okay. Time tu online kita orang tak ada lagi. Kita orang install je. That time tu macam kita orang having apa tu, berbuka puasanya fees kan. Memang time tu pack dekat kaunter je. Orang macam tak fikir pasal nak buka puasa, orang minum sikit, lepas tu orang terus queue up. Memang that time untuk baju tu. Untuk baju tu. Okay, so Noh adalah orang yang terlibat dengan streetwear? Sebab dia Noh ni dia punya life is very well published kan, sebab well documented lah. And sebab dia punya wife pun is an artist before, and the transition that he made from Hujan to where he is now. Dan tapi dia tak tunjuk benda tu. Dia bukannya macam let's say, no offense to let's say Joe Flizzo, dia memang embody benda tu. Dia embodies, aku memang kena pakai Jordans, like I need to look fresh and everything kan. Tapi No ni dengan style dia sendiri kan. Tapi maksudnya dia memang involved jugalah, dia minat jugalah all the streetwear juga. So maybe itu contribute kepada dia setuju dengan idea Prim untuk melibatkan dia lagi. Apa rasa? Mungkin benda tu tak menarik minat sangat, tapi mungkin dia menarik minat generasi muda untuk kenal dia. Maksudnya newer kids lah, sebab Hujan pun dah lama tak keluar album semua. Okay, faham. Okay, untuk Ultimate lah, macam mana? Sebab Ultimate ni adalah seorang rapper yang kontroversial jugalah kan. Dia tak adalah kontroversial pun, cuma dia kontroversial dengan cara dia lah kan. So macam mana cerita dia? Ultimate ni sebenarnya Ultimate tu adalah first project. Kita orang dah try semua, first banyak artis kita orang tanya, tak semua artis yakin dengan kita orang kan. Ultimate first kita orang nak release tu, saya pernah tanya dia, time tu dia tak setuju lagi. So mungkin after saya dah release dia dah nampak. Kebetulan itu last concert dia. Ya, saya tengok gambar kan. Dia datang sendiri kat Prim, dia cakap okay, jom kita buat untuk official merchandise time concert. So kita orang buat. Berapa banyak? Time Ultimate gila, 500 line. Habis. Kita orang mula release 400 line dekat concert. So dia pun rasa benda ni seronok. Kita buat pula kat kedai untuk release, sebab kita orang cakap untuk fans kita orang tak dapat langsung. So kita orang print lagi 100 untuk release kat kedai. So dia pun setuju, dia datang. Royalty wise? Royalty wise? Itu kita dah deal lah. So Bak yang handle all this hand to hand exchange kan, as manager sini lah, dan over the counter exchange. Apa paling gila sekali Bak nak tengok untuk baju-baju kat Prim ni? Ada orang paling gila jenis tumbuk jenis cakap aku nak yang tu, ada tak? Sebab like it can happen dekat Supreme, all this release yang beratur, tak payah Supreme lah, Pavilion nak release Yeezy pun nak tumbuk apatah lagi benda-benda macam ni kan, yang lagi limited kan. So macam mana? Kita orang yang aku nampak pun dia macam, aku dapat nampak yang Prim KL ni dah ada kolektor. Yang masa cerita pada Noh tu lah, baju Noh satu, dia ni datang, dia nak sangat baju Noh ni, tapi badan dia around size S or M. That time ada size XL je. Dan dia sanggup beli kak. Dan dia cakap tak apa, aku nak pakai untuk raya ni. Dia alter. Dan suddenly dia
post gambar dia tag Prim kan. Ush, aku cakap Mamat ni betul gila lah. Kau betul power lah. Kau betul cakap super bikin tu. Ada, I mean your crowd base ni sampai ke ada yang memang collect kan. So ada lah. I mean it means that you have established your brand as a staple lah dalam streetwear Malaysia ni. So bila kita cakap streetwear, benda yang standard adalah resell kan. Jadi abang tadi cerita abang beli dengan 300. Sekarang ni abang tahu tak berapa? Agak-agak lah dan dengar-dengar. Sebab saya tahu yang baju kuning tu yang abang tak dapat tu, the last time saya tanya someone, size saya lah L. Size L adalah boleh kira saya paling orang tak nak lah. Dia macam S, M, XL, double XL itu memang nak sebab siapa yang besar mungkin pakai XL double XL lah kan. So L ni macam orang yang tak ada terlekat antara siapa ni size apa. Jadi saya size L, saya tanya orang tu, kau nak jual tak? Nak. Dan dia nak jual 600. Dia macam no offense to Prim tapi macam buat tahu local brand tu 600. Aku beli off-white. Sama je aku boleh jual balik kan. So abang tahu tak? Dan abang pernah expect tak yang that the resale price of Prim punya barang ni will reach that pricing? So far JC lah, JC last year sneaker lah kita orang jumpa kalau pink 600 juga. Dan tak boleh nego, kita orang saja je try. So okay, kita orang hantar budak sebab kalau kita orang pergi memang katanya. Oh, maksudnya hantar budak lah. Saya ingatkan abang pergi lagi. Aku cakap kalau abang pergi lagi dia tak kenal dengan memang abang lepus. Tapi memang kebanyakan orang tak kenal saya. Memang diorang tak tahu saya warna Prim KL pun. So abang keep it low lah. Bukan keep it low, saya memang tak suka orang sebut lah. Senang cerita dia buang kes lah. Harap difahami. Okay, so bercakap mengenai produk-produk, kita dah sembang lah semua produk. So projek No, projek Ultimate, projek Padin, Box Logo, Saga, everything, Rally. So this is a personal question for both of you lah. Dalam banyak-banyak design, dalam semua design yang ada kat Prim KL ni, apa favourite yang abang punya favourite apa? Favourite saya? Satu ke? Tak boleh beli banyak? Satu ke? Kalau favourite saya Prima Donna gambar Saloma. Oh, okay. Yang tu lah? Itu favourite saya. Ada cerita di sebalik kenapa favourite? Tahu benda tu cantik, nampak vintage. And benda tu saya dapat permission daripada keluarga arwah. So saya rasa benda tu macam sentimental value. Okay, untuk Bang? Untuk saya Saga yang baru release ni. Because yang really jadi model no, because first versionnya I tak dapat beli. That time aku kat Ipoh tak sempat nak beli. So, okay, benda ni saya tak nak sebut, tapi kena sebut juga. Polisi Prim memang macam tu lah. Tak ada dalam kedai kau takkan dapat lah. Yes. Tapi ramai orang cakap kita orang backdoor. Isu tu macam gembor saya. Macam kalau backdoor pun apa, you guys dia owner lah. Ni cabang-cabang dia owner. So even though kita orang family pun tak dapat beli. Oh my god. So memang polisi Prim macam tu lah. Tak ada kau tak dapat. Kita orang nak benda tu telus kalau boleh lah. Sebab kita dah belajar daripada Supreme game dia tak bukan Supreme lah, semua backdoor. So saya rasa benda tu tak bagus sebab produk korang akan start dekat korang. Orang luar takkan dapat. Better korang keluarkan produk kau sampai mana-mana sejauh mungkin lah. Okay, so untuk conclude cerita pasal brand dan produk Prim KL ni kan. So ada tak, boleh tak abang ke Bab kan kasih sikit cucuk sikit lah, bakal-bakalan sikit apa yang diorang boleh expect customer Prim, peminat-peminat Prim and industri ni kan. What is the next project? Kasih tease sikit. What is the next project of Prim KL? Abang lah, abang dah bagi signal tu. Bang, cuba cerita sikit apa the next project of Prim KL? Yang tengah pakai ni, this is the jersey. Oh, ni unreleased lah ni. Oh, betul lah. This is the lagi. Okay.
Zari, okay, tak apa. Okay, this is unreleased. So this ini adalah the next project of Prim KL lah. Okay. Kita tak tukar tahu identiti sikit Tak ada box logo, tak ada saga. Bunga raya lah our identity. Okay. So you guys seen it first, so tahulah bila kalau minat sila beratur. Betul tak? Sila kalau minat sila beratur. Okay, jadi sebelum kita conclude kita kena sembang sneakers sikit lah. Biasa lah. Ini adalah podcast yang cakap pasal sneakers. So sneakers tu adalah topik lah. So, saya tak nak cakap banyak sebab kita dah sembang banyak pasal Priman. Tentang kita nak lari daripada topik tu. Jadi, a simple question to both of you. Releases kasut lately ni dia jatuh macam hujan kat Malaysia hari-hari. Dia boleh kita tiap-tiap minggu ada je kasut release. So, untuk abang, 2 pair yang abang rasa berbaloi untuk orang sekarang ni. 2 pair untuk abang, 2 pair untuk abang. Apa dia? Berbaloi untuk beli. Berbaloi untuk beli sebabkan kualiti ke, sebab apa ke, resell ke, apa ke, itu pula lah. Tapi abang rasa kasut tu macam kalau kau beli, it is a good thing that you have bought the shoes. Buat saya? This is my personal opinion lah. I think I suka Nike Cortez because macam harga pun murah dan kau boleh macam renjan dia macam as a beat sampai dia hancur pun tak apa. Dan for me aku suka because of the Forrest Gump movie lah. Run Forrest Run. Run Forrest Run. Okay. Abang punya pack? Kalau saya suka pakai SB Dunk. So better beli walaupun GR pun tak apa. Sebab benda tu collector cuma tahu SB Dunk dia akan beli kan. So SB Dunk's Strange Love baru ni dia mengacau abang ke tidak? Tak cukup mengacau. Sebab dia colour pink. Sebab abang tak pakai colour pink kan? Sometimes pakai, tapi pink dia terlalu lembut lah. Alah, itu beli untuk orang rumah lah bang. Kak, saya dah keluar kak. Alright, so before kita tutup, apa yang harapan abang untuk skate and streetwear scene? Bang untuk streetwear scene, abang untuk skate scene kat Malaysia. Untuk saya skate scene ni, pertama sekali memang apa benda pun kita kena unite lah. Dari segi brand ke individual sekali memang kena unite baru kita boleh. Bila kita unite, kita akan lagi apa nak cakap? Strong lah. Lagi strong lah. Bila korang unite, betul korang support macam Prim local brand. Bila kita ada dan kita boleh contribute dengan korang sekali, so scene akan lagi besar, orang pun akan pandang. So dari situ macam biasa baru government akan nampak kita. Kalau kita kena jadi fire starter lah untuk benda ni. Untuk apa? Untuk streetwear scene, your hope for streetwear scene in Malaysia? Aku harapkan macam kita jangan lobol. In term of business jangan lobol dan jangan make it untung sangat lah. Fikir macam just semua have fun. Macam back to the I think 5 years ago, semua orang main streetwear ni semua macam aku LT tahu barang LT lah. Aku tahu barang aku kat dia kat dia. Dan harganya just same range lah. Okay. I mean make the streetwear world ni bukannya based on untung semata lagi lah. Balik pada essence dia balik lah kan. Okay. Difahami. So saya ada couple of quick fire question. Quick fire question ni senang. Kalau overload, dia jadi tradisi overload lah. Saya akan tanya satu soalan, jawab je. Apa yang terfikir, jawab je. Abang bagi satu, saya akan tanya. Kalau contoh untuk abang ni, abang bagi jawapan abang. Nampak kalau saya nak abang jawab, saya akan tanya abang terus. Okay? So abang, soalan saya pertama. Supreme ke Palace? Supreme. Wah, Supreme. Tok-tok lah ni. Okay, untuk bak, Nike ke Adidas? Nike. Oh, memang Nike. Alright. Okay, abang, park ke street? Street. Oh, orang street. Alright.
Okay, untuk bab Nike Cortez kita bercakap mengenai Nike Cortez Stranger Things ke Kendrick Lamar? Kendrick Lamar. Okay, alright. So, kita nampaklah preference masing-masing untuk soalan-soalan quick fire bagi episod dengan gentleman daripada Prim KL untuk malam ini. So, with that, we conclude our episode with Prim KL, the gentlemen from Prim KL, Subang Jaya. So, we hope you enjoy the content with Prim KL. Jadi, macam biasa, don't forget to like, to subscribe and to watch, share this particular video and follow Prim KL as their products is top notch, guys. So, we'll see you again next time. I'm Firman, his mama, his bab. So, we'll see you again in another episode of Overload Podcast Malaysia. Ciao. Alright. Settle.